untuk sementara itu saya nak kenalkan diri saya lah. Saya Rahim, Muhammad Rahim Kamaluddin. Buat masa ini saya menyandang jawatan sebagai Ketua Unit Integriti dan Ombudsman UKM. Pejabatnya adalah di Chancellery, dan kami di sini menguruskan masalah-masalah dan juga aduan-aduan yang kami terima daripada orang luar dan juga orang dalam lah, berkaitan dengan salah laku yang dibuat oleh warga UKM, termasuklah pensyarah, pegawai dan juga staf pelaksana. Dan hari ini kita buat sesi webinar ini secara santai. Kalau boleh saya nak lebih interaktif lah. Sebab kita semua tahu, kita as a researcher dan di universiti UKM ni, in a research university, kita punya hakiki, kebanyakan pensyarah hakiki kita adalah penyelidikan, macam almost like 50 to 60% kan, penyelidikan menjadi hakiki. So dan juga rakan-rakan kita di universiti penyelidikan lain lah, macam di UPM, UTM, USM dan sebagainya. Okey, kalau research ni, banyak isu yang kita boleh kaitkan dengan pendidikan ini. Salah satunya adalah integriti, integriti dan juga salah laku dalam pendidikan. Pernah tak tuan-puan, saya address sebagai tuan-puan, pernah dengar tak ataupun pernah tak rasa saya ni dah join satu group, research group ni, tapi saya rasa PI tu, Principal Investigator, tak beretika langsung lah. Ada tak macam tu? Kalau ada rasa macam tu, kalau kita rasa PI ni dia ni sangat bias, sebagai contohnya, Principal Investigator ni dia kerja dia memang tak beretika. Macam contohnya dia ambil proposal orang lain, dia just ubah satu dua pun boleh ubah, dan dia apply grant sebagai contohnya. Kalau ada isu-isu macam ni, bolehlah buat aduan dekat unit integriti, sebab memang kita sebagai manusia, kita tak lari daripada tingkah laku seperti ini. Okey, so hari ini saya akan fokuskanlah beberapa isu integriti penyelidikan dan juga salah laku. Dan kalau boleh, saya juga akan sentuh serba sedikit tentang etika penyelidikan, atas kapasiti sebagai ahli tetap dalam jawatan kuasa etika UKM. Okey, next slide. Next slide tuan. Dan in between, kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya dekat saya. Okey, yang ni biasalah, it's a very common definition. Apa itu research integrity? Integrity penyidikan, conducting research in a such a way that allows others to have confidence, keyakinan, dan kepercayaan in the methods and the findings of the research. Dan it relates both to scientific integrity of conducted research and to the professional integrity of researcher kita. Sebab integriti penyelidikan ini sangat penting, kita sebagai pensyarah, kita sebagai penyelia, kita sebagai penyelidik, integrity in research is very important. Kalaulah, let's say, kalau kita buat sesuatu penyelidikan itu tak ikut etika sebagai contohnya, memang ada banyak salah laku, so ia akan memberi implikasi kepada diri kita lah. Apa contoh implikasi yang kita dapat? Macam contoh, prof tu kan, saya tak nak join lah research prof tu, sebab saya tahu prof ni memang macam tu orangnya. So nampak tak, it tarnish our image, as a credible researcher, dan mungkin findings yang kita terbit tu mungkin akan diragui. Setuju kan? Macam contohnya saya ni main ambil je research orang, ataupun saya ni jenis yang suka manipulate data, sebab saya nak data itu mengikut kehendak saya sebagai contohnya, ataupun dia nak data kita ni menjadi perhatian orang ramai sebagai contohnya. Kalau findings tu regress sebagai contoh kan, findings tu tak signifikan, tapi kita jadikan sebagai signifikan sebagai contohnya. Bila kita buat manipulation data ni semua ni, dan kita punya co-researcher kita aware tentang sikap kita ni, so itu akan memberi kesan kepada diri kita, sebagai contohnya, kalau kita publish, mungkin co-researcher kita ni akan juga jadi ambassador untuk kita kan. Ambassador untuk apa? Ambassador bagi tahu
kerja dia tu tak betul. So bila orang baca artikel kita, let's say lah, even dah terbit dalam jurnal Q ke Scopus ke, orang boleh meragui. That's why it is always important untuk kita mengamalkan integriti dalam penyelidikan. Bila kita sebut dalam hal penyelidikan ni, bukan saja dalam penyelidikan, termasuklah penyeliaan, termasuklah penerbitan. Dan satu lagi, saya nak inform lah kepada tuan-puan, kalau boleh, kalau subjek kita ni melibatkan manusia, research kita ni melibatkan manusia sebagai informant, sebagai responden, wajib minta etika, wajib kita mohon etika dekat UKM. Sebab sebelum ini, mungkin dalam early 2000 kan, kita rasa kalau melibatkan haiwan sahaja kita kena apply ethics. Lepas tu kita rasa kalau kita melibatkan patient, kalau kajian-kajian tu dilakukan oleh pensyarah-pensyarah di Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan, barulah mereka kena apply. Sebagai contohnya, kami ni, saya setakat bagi soal selidik je dekat murid sekolah. Saya setakat edarkan soal selidik kepada suri rumah je, kajian saya social science, jangan, kita juga kena apply untuk etika. It is very important. Sebab jawatan kuasa etika ni akan memastikan research yang kita buat ni betul-betul mengikut garis panduan etika, dan kita juga akan review inform consent form, macam mana kita kena tanya soalan, kita tengok setiap item dalam soal selidik itu, setiap item soalan yang diajukan dalam protokol temu bual tu, adakah soalan-soalan itu ataupun item-item itu sensitif sebagai contohnya. That's why it is important for us to apply research ethics. So kalau lepas ni, kalau siapa yang tak pernah apply untuk etika, mohonlah etika selepas ini untuk research yang akan datang. Dan satu lagi, apabila kita dah apply untuk etika, tak semestinya semua kajian kita kena bentang dengan jawatan kuasa etika. Tak ada, sebab sometimes dekat peringkat fakulti, mereka dah endorse dan mereka akan dapatkan kod daripada jawatan kuasa etika UKM. Kita tak perlu bentang. Tapi ada kalanya kita akan jemput, kita akan minta, kita akan indicate dalam proposal tu, kena bentang. Especially subjek kita ni melibatkan vulnerable subject lah, macam contohnya mangsa jenayah, lagi siapa, banduan, lagi apa, murid-murid, pesakit yang ada masalah kesihatan mental sebagai contohnya, gelandangan, penagih dada, all these are vulnerable people. So untuk itu kita akan memastikan memang betul-betul ikut etika tu, so kita akan minta untuk present lah. Okey, dan satu lagi, apabila kita minta etika dan kita akan dapat satu kod kan, kita akan dapat kod etika tu. Yang tu penting tu. Sebab apa? Kalau especially kita nak terbit dalam jurnal-jurnal yang berimpak tinggi, Q1, Q2, selalunya mereka akan minta ethical-nya kod tu lah. So it's like 2 in 1. Kerja kita pun ikut garis panduan etika, dan pada masa yang sama findings kita pun kita publish dalam reputable journals, dan kita pun tak perlu rasa takut sebab kita go through in a very proper way. So far okay kan? Adakah saya bercakap sangat laju? Kalau okay, saya boleh proceed? Boleh. Boleh, okey. Boleh. So okey. Alright, okey. Terima kasih. Kalau ada soalan, boleh je angkat tangan, raise your hand and you can address your question, Okey, slide seterusnya. Okey, kalau kita lihat, okey, ini kajian yang dipublish lah pada tahun 2006 dalam Journal Fostering Integrity in Research, Definitions, Current Knowledge and as well as Future Direction. Dia ada dua. Satu adalah research ethics, seperti mana yang saya sebut tadi, di mana dia adalah daripada perspektif of prinsip moralnya, etika kita, diri kita, dan satu lagi adalah research integrity, adalah lebih kepada professional standard. Ini adalah very conceptual definition dan juga elaboration lah tentang apa itu research integrity, apa itu research etika dan sebagainya.
Okay, and then adalah daripada PM Dr. Doris, ada satu soalan dekat sini di mana, may I know where to send application for ethics approval for social sciences? Okay, thank you Prof. Okay, apa yang PM Dr. Doris boleh buat ya? In your department ya, ada research secretariat kan, mesti ada secretariat penyelidikan. Ya, so dekat situ ada seorang pegawai boleh tanya siapa ketua jawatan kuasa etika dekat fakulti tersebut. So nanti boleh dapatkan borang-borang tu, ada juga dekat KRIM dan mungkin sekretariat penyelidikan pun ada simpan, dan boleh isi complete proposal, attach semua inform consent form dan hantar kepada pegawai itu. Pegawai itu akan majukan kepada jawatan kuasa etika dalam fakulti itu. Lepas tu ketua itu akan projek tu kepada yang dekat atas lah, ya, dekat kami dekat situ. Ya, boleh ya. Okay, next slide. Okay, sekarang ni kita tak nak dah tengok apa itu research integrity, apa definisi, semua tu boring ya. Kita tengok lebih kepada apa contoh-contoh. Ya, saya rasa itu lebih praktikal ya. Kita pun tak faham ya. Ini adalah contoh-contoh research misconduct. Ya, dan secara jujurnya benda-benda ini berlaku juga di universiti kita. Ya, bukan saja di UKM, di mana-mana universiti. Ya, even dekat overseas pun mesti akan berlaku. Ya, di mana wujudnya individu orang, dekat situ mesti akan benda-benda ni. Ya, sebab human behavior is very complex kan. As a criminologist, I always say, boleh tak kita jadikan crime rate ni zero? Saya rasa saya kata tak boleh. Kita tak boleh. Selagi ada manusia, selagi itulah ada jenayah. Ya, mungkin prevalence itu, ya, intensity itu yang berlainan, ya. Ya, tapi because it is a part of ourselves kan. Macam contohnya di mana ada individu yang tidak bertanggungjawab, ya, di situlah wujudnya tingkah laku seperti ini, ya. Macam contohnya conflict of interest. Yang merah-merah ni adalah antara yang sangat common lah, ya, sangat common di universiti-universiti. Ya, ethical misconduct. Ya, kita terima juga aduan dekat unit integrity. Kita terima aduan sebagai contohnya PI tak letak, principal investigator tak letak nama saya dalam jurnal. Kita ada terima. Lepas tu kita kena buka lah, kita kena buka kertas siasatan dan sebagainya. Ya. Ada kalanya sebagai contohnya our former student, ya, macam contohnya saya dah grad dah former PhD student saya sebagai contohnya. She is now contoh sebagai contoh dia dekat UPM sekarang jadi pensyarah kanan. Ya, dan saya ambil sebahagian daripada research dia, ya, proposal dia untuk saya apply satu grant United Nations sebagai contohnya. Ya, dan let's say lah saya pun dah berjaya secure that grant. And then come across lah, sebab UKM kan dia keluar poster semua kan. Alang-alang dah keluar poster, my former student ni daripada apa yang sekarang jadi pensyarah ni, dia tengok United Nation punya grantnya apa e-poster UKM, dia tengok tajuk, ini macam tajuk PhD saya. Dia pun tengok. Lepas tu bila tengok tu ada overlaps. So dia boleh saman kita. Itu pun boleh juga. So that's why kita kena sangat particular, sangat berjaga-jagalah, ya, sebab orang boleh buat aduan terhadap kita untuk benda-benda yang kita rasa itu tak salah. Ya, kita pernah interview, ya, kita pernah membual PYD, ya, pegawai yang diadu, di mana pegawai yang diadu kata, doktor, saya tak tahu pun ini adalah satu bentuk kesalahan. Tak bolehlah macam tu kan, ya, sebab negligence bukan menjadi satu excuse. Kita tak boleh jadikan negligence tu sebagai satu bentuk excuse. Ya, it's our responsibility lah to know. Ya, that's why kita kena, bila buat kerja tu dari A to Z tu penyelidikan tu, kena pastikan kita pegang kepada kod integriti, kita pegang kepada kod etika itu, ya. Sebagai contoh ni, yang ni adalah antara ni lah. Tapi yang ni saya tak nak sentuh semua, tapi saya nak sentuh lebih kurang 10 case yang common, yang common, yang saya rasa kita sebagai penyelidik, kita sebagai ignorance is not bliss, exactly, ya. Kita sebagai penyelidik, kita sebagai penyelia, kita kena ambil tahu, ya, 10 perkara tu. Ya, nanti saya akan go through, ya, komen-komen tu. Okay, next slide.
Okey. Yang ni pertama, pelantikan RA. Okey, saya nak berinteraksi lah dengan peserta, boleh ke pihak Dr. Atika? Boleh, Doktor. Boleh Okey. Kalau cakap je boring kan? Okey, kita interact. Okey. Saya nak tanya dekat prof, doktor, tuan-puan semualah ya. Boleh tak untuk research saya ni, kami tak boleh unmute lagi. Oh, okey. Ataupun boleh jawab dalam chat box. Boleh jawab dalam chat box pun okey juga ya. Okey, terima kasih ya. Okey, boleh tak saya dapat satu grant? Saya dapat satu grant FRGS lah. 80,000. Untuk grant FRGS tu, boleh tak saya lantik adik saya sebagai RA? Boleh ke? Saya nak tanya dalam grup. Tak boleh. Dr. Hasni kata tak boleh, tak boleh. Siapa yang kata boleh? Kalau ada yang kata boleh tu, boleh bagi tahu. Tak boleh FRGS. Boleh unmute dah kalau dah enable mic dah. Okey. Siapa nak kongsikan tu bolehlah ya. You can unmute yourself and then you can convey your opinion. Okey, ada yang kata tu FRGS tak boleh. Okey. Okey, saya tukarlah research. Saya dapat satu grant daripada NGO, grant industri. Nilai tu tak adalah banyak sangat. Contohnya lah 30,000 grant industri. Saya nak lantik anak saya, adik saya, kakak ipar saya, adik ipar saya, mak saya, mak saudara saya, ya, adik saudara saya sebagai RA. Boleh ataupun tidak? Siapa-siapa nak ni? Tak boleh. Ya, memang tak boleh. Ya, memang tak boleh. Ya. Kalau adik isteri saya, abang isteri saya pun tak boleh. Memang tak boleh melantik RA. Ya. Kalau contohlah saya bagi tahu, saya ni dah puas dah cari. Saya dah puas dah cari satu Malaysia, saya tak dapat RA. Saya terpaksa kejar research ni. So saya lantiklah kakak ipar saya sebagai RA. Boleh ke? Saya dah cari dah. Saya puas cari dekat satu Malaysia ni. Boleh ke? Keadaan terdesak. Tadi keadaan tak terdesak. Sekarang ni ada yang dah jawab justify. Lagi apa tu? Kira ada tendensi ya. Tak boleh tu. Masih tak boleh. Masih tak boleh lantik. Kalau boleh, masih tak boleh lantik. Walaupun kita dalam keadaan terdesak pun. Macam penjenayah pun macam tu juga. Bila dia terdesak, dia buat jenayah. Betul tak? Bila dia tak ada duit, dia nak, macam contohnya, dia nak sustain dia punya addiction. Dia terdesak, dia buat. Tak bolehlah kita cakap tu dihalalkan kan? Tak boleh tu. So janganlah ya. Kalau dekat sini ada 184 respected researchers ya. Kita tak boleh lantik RA sama ada harian ke, bulanan ke, per jam ke, tak boleh. Boleh tak? Boleh tak? Boleh ditentukan penaja atau polisi integriti. Apa ni? Apa ni maksudnya? Saya tak faham. Ditentukan okey, maksudnya penaja tu, grant provider tu, dia bagi tahu your RA for this research adalah adik kepada saya. Macam tu ke? Jika penaja tak kisah, tak boleh tu sebab somehow this research dah dapat dah dekat UKM. Kan kita kena ikut garis panduan UKM juga. Betul tak? Okey. Ya, so jangan. Ya, walaupun ya, sebab kita tak boleh kata penaja sebagai contohnya NGO ini dia siap tulis dah. RA-nya adalah adik saya. Sebab tu saya ikut tak boleh. Ya, di mana negotiation boleh berlaku dekat situ antara grant provider dengan kita. So that's why tak boleh ya, jangan. Kalau nama kita tak nak naik dekat integriti, janganlah lantik RA ya. Sebagai contohnya, saya sebagai PI ya, tapi kawan saya sebagai contohlah ya, Dr. Nas ada dekat sini. Kawan saya Dr. Nas ni dia bukan co-researcher. Saya nak lantik anak Dr. Nas ya, sebab saya dah cari-cari tak dapat, Dr. Nas pula offer, saya pun kata okey. Macam mana? Boleh atau tidak? Nampak tak satu situasi dekat sini? Atau nak saya ulang?
Okey, ulang. Okey, contohnya Dr. Hasni ya. Saya dan Dr. Hasni ni kawan lah ya. Okey, saya dapat satu grant ya. Saya dah cari dah tak dapat RA. Lepas tu Dr. Hasni kata, Dr. Rahim tak ada RA ke? Ya, my adik ni baru fresh graduate. Ya, dia pun tengah cari juga. Ya, dan Dr. Hasni tak terlibat dalam kajian saya. Boleh tak saya lantik adik Dr. Hasni sebagai RA saya? Okey, boleh ya, tapi boleh ya, tapi kalau boleh, kalau kita nak pastikan kita ni ikut apa orang kata apa, ikut arah apa, all the rules kan, all the rules and regulation kan, kalau boleh dapatkan persetujuan daripada our co-researchers kalau boleh. Sebab sometimes kan, to be honest lah kan, ya, saya tak tahu benda ni rekod ke tak ni, sometimes ni yang buat aduan itu adalah co-researcher kita. Saya tak tahulah kan. Sebab mungkin co-researcher kita yang buat aduan tu. Sebab, okey, rekod ni tak apa. Saya secara general kan, secara general. Ya, nampak macam pilih kroni. That's why kita kena dapatkan persetujuan daripada co-researcher. Dan kalau boleh pelantikan itu, ya, kalau boleh buatlah dengan adil sekali. Sebab apa? Why? Dia melibatkan duit. Ya, walaupun kita bayar RA tu 1,800 ciput je pun, ya, it's not a money making thingy, ya, tapi disebabkan ada implikasi budget itu, implikasi kewangan tu, dia boleh menjejaskan, ya. Alright, boleh ya. Tapi kalau dalam nanti let's say lah, saya dah lantik adik Dr. Hasni ni sebagai contohnya, ya. And then ada co-researcher saya buat aduan dekat ketua unit integriti, ya. Akan ada satu sesi temu bual oleh ketua unit integriti dengan tim siasatan dekat UIO. Mereka akan tanya, mereka akan panggil ya co-researcher. Ya, mereka akan tanya, adakah persetujuan pelantikan itu dibuat atas persetujuan bersama? Ada tak usaha-usaha oleh PI, oleh saya ni? Saya pernah berusaha tak untuk mencari RA lain? Kalau saya langsung tak pernah berusaha, saya tak keluarkan apa-apa iklan, terus lantik adik Dr. Hasni, tak bolehlah. Nampak sangat dekat situ conflict of interest kan. So pelantikan RA itu kita kena careful. Boleh ya? So far semua okey? Okey, nombor 1 tu okey lah. Okey, yang nombor 2, FFP, falsification, fabrication dan juga plagiarisme. Ini adalah antara yang common, ya, yang berlaku dalam dunia akademia, ya. Walaupun common, salah tetap salah, ya, salah tetap salah. Kita juga pernah menerima kes, ya, di mana sebagai contoh saya dan Dr. Nur Atika, ya, saya dan Dr. Nur Atika, kita pernah work together, kita publish satu artikel. And then in the next article tu, ya, saya ambil konten Dr. Nur Atika tapi saya tak letak Dr. Nur Atika sebagai co-author. Itu pun akan menjadi masalah. Nanti Dr. Atika boleh buat aduan. Kalau ada bukti yang cukup, let's say kita plagiarize ni, kita ambil bulat-bulat tanpa kita tak rephrase. Kita tak rephrase dekat mana-mana. Ambil bulat-bulat nampak sangat ni. So itu akan mengundang tu sampai kita pernah terima letter of demand from the legal side. So it is very dangerous, plagiarism. Ya, kita kena ada zero tolerance lah, ya, towards plagiarism ni. Dan kita kena pastikan satu lagi lah, ya, kita sebagai penyelidik, kita sebagai penyelia, sometimes kan kita akan minta student kita kan, malas nak cakap je bro. Okay, sometimes kita akan minta student PhD kita sebagai contohnya buat paper. Student PhD kita ataupun student MPhil master kita, dia ni jenis macam mana? Dia ni fokus dia untuk siapkan draft tu. So apa yang dia buat, dia ambil lah. Ya, kita tak tahu kalau student PhD kita ni yang memang bagus, memang dia ni beretika dan sebagainya, dia akan rephrase lah. Tapi yang jenis yang kes curi tulang tu, dia ambil lah dia ambil exactly dalam contohnya buku teks ke, dia ambil daripada contohlah buku, ya, buku yang diterbitkan dekat penerbit UKM. Dia ambil, ya, 2 perengan bulat-bulat macam tu, dia letak dalam artikel tu.
Bila kita dapat kita minta dia mana manuskripnya dia bagi. So kita go through, kita semak kan, selalunya kita kena semak lah. Bila kita semak, okey ni. Bagus ni. Perangan-perangan ni semua memang bagus. Okey, kita minta, okey awak boleh tak submit paper ni dekat jurnal Pertanika sebagai contohnya. Student kita pun dia dah hantar, submit dan alhamdulillah dah accepted with minor correction, dan kebetulan minor correction tu dekat method dan sebagainya lah, dah publish. Let's say dah publish. Lepas tu bila dah publish tu, of course benda manuskrip ni menjadi tarikan scholar-scholar dalam bidang, betul? Macam contoh saya, kalau orang terbit artikel dalam jenayah, tentang jenayah, I'll be interested to read. So macam itulah, bila student kita dah terbit, ada nama kita dan kita pula corresponding author, pengarang berurusan kan. Kita dah letak pengarang berurusan, siap ada asterisk sign tu, dengan email kita dan sebagainya. Dah published, open access, dan kebetulan author buku XX ni daripada penerbit UKM ni, dia pun baca, sebab benda tu dah menjadi tarikan kan. Dia tengok bulat-bulat macam tu, exactly, tidak ada tanda koma pun dia tak ubah. Let's say sebagai contohnya. So apa yang jadi kepada kita? Bahaya tak, tuan-puan? Is it dangerous? Ataupun kita kata okey lagi, still okay, kita ni cool. Anyone? Ya, bahaya. Sangat bahaya. So author tu boleh buat macam-macam dekat kita. Dia boleh buat aduan, dia boleh saman kita, dia boleh tulis kepada siapa dekat Pertanika tu. Dia siap boleh, kalau dia tak nak runding dengan kita kan, dia siap boleh email dekat chief editor Pertanika dekat UPM tu, bagi tahu dia bagi inilah artikel kita dengan buku dia tu dan sebagainya, sampai Pertanika boleh blacklistkan nama kita. Lepas ni keluar ada je submission from Muhammad Rahim, rejected. Dekat editorial screening pun dah rejected. Saya jadi co-author sebagai contohnya, Dr. Hasni main author. Saya ni co-author je, co-author yang ke-5 ke-6. Ada je nama saya Muhammad Rahim Kamaluddin, rejected. Kesian Dr. Hasni. Bukan saja nanti Pertanika ni, mungkin dia ada kroni-kroni kan? Macam jurnal ni dia ada kroni-kroni dia. Dia ada bukanlah kroni, dia ada network dia sendiri. So dia boleh sampaikan isu ini kepada kawan jurnal yang kawan-kawan dia tu. Sebagai contohnya jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D dan sebagainya. Bila nama kita naik tu, kita nak publish mana-mana pun, aduh tak boleh. Nanti kita tak boleh bagi tahu. Nanti kita tak boleh salahkan student PhD kita. Sebab apa? Itu dah menjadi tanggungjawab kita. That's why you call yourself as corresponding author. You have to deal with all this kind of aduan lah. Sebab tu kepada penyelia-penyelia, bila student kita submit artikel kepada kita tu, please lah, double check. Double check. Pelajar pun akan diambil tindakan juga, dan kita pun, pelajar tak apalah, still dia boleh buat minta maaf, tapi kita ni dah jadi pakar. Ni kan, so Dr. Hasni kata may it will drop our H index. H index ni lebih kepada citation. Mungkin long term consequences lah. Bila paper kita, bila orang dah cam kita ni orang yang kita ni jenis yang terbit benda-benda yang tak betul, ataupun manipulated data ke, ataupun banyak unsur-unsur pelak. Orang dah chop kita dah. Mungkin orang lain, especially macam Google Scholar punya H-index mungkin naik kot, tapi macam Scopus kan, dengan WOS tu, mungkin mereka nak cite paper kita ni, mereka akan teragak-agak. Macam contohlah Dr. Atika dah tahu dah, Dr. Rahim ni memang macam ni. Tak nak lah, saya tak nak cite paper dia. Sebab
itu akan memberi kesan jangka masa panjang lah, bukan immediate, but in a long term run, yes, yeah, we call that as a domino effect kan, ada. Okay, so that's why plagiarism ni is very important, ya. Kita kena tengok, jangan setakat rely on Turnitin sahaja software. Mungkin dia kata 8% sahaja. Indeks plagiarisme tu 8%. 8% tu kecil kan, sikit saja. Tapi ingat, macam contohnya, especially konten-konten dalam bahasa Melayu tidak ada dalam database. So bila kita hantar screen untuk Turnitin tu, mungkin dia tak baca. So that's why kita kena berhati-hati dengan isu plagiarisme. Ya? Dan self-plagiarisme pun tak boleh. Macam contohnya, buku yang saya tulis tu, itu adalah buku saya. Saya ambil copy paste 2-3 perengan macam tu. Itu pun tak boleh. Jangan. Ya, jangan. Ya, sebab takut orang, kalau orang tak buat aduan, tak apa. Tak apa. Ya, kalau dah orang buat aduan, datanglah ya dekat unit integriti. So kita kena tengok, lepas tu kita kena rujuk pusat siswasa, kita kena rujuk penasihat, pejabat penasihat undang-undang, macam-macam ya. Dan lagi pun kita pun rasa macam tak seronok juga kan, kawan kita ya sama level tapi dah terlibat macam ni, aduh nasib kan. So kalau boleh kita cuba elakkan ya, especially I hope this is a gentle reminder lah ya, satu input baru kepada kita sebagai penyelia. Jangan sesekali percaya your student PhD 100%. Yeah, they can be very good. Yeah, I trust my students. Yeah, I trust my students. Tapi bila come to all this, kita kena make sure everything is in order. Kita tanya, bila nampak 2-3 perangan tu nampak sedap je bunyi. Ya, yang atas tu memang ke laut, tapi yang 2-3 perangan ni nampak cantik. Ya, kita kena suspicious jugalah. Ya, so far okay. Saya boleh teruskan. Nanti kita buat sesi soal jawab dalam 12.30 ke macam tu. Boleh eh? Okay, next, tuntutan palsu. Ini juga ya, tuntutan juga adalah sebahagian daripada penyelidikan ya. Okay, ada soalan ya. Convert tesis pelajar jadi buku tanpa letak pelajar sebagai penulis buku, mana boleh, tak boleh. Ada soalan dekat sini ya. Semua boleh rujuk dekat sini ya. Convert tesis pelajar jadi buku tanpa letak pelajar sebagai penulis buku dibenarkan, memang tak boleh doktor. Tak boleh tu. Student kita tu dia dah buat dah. Dia dah siap satu rumah tu. Saya tahu doktor saja je tanya kan. Tapi saya jawab on behalf of everyone lah. Dia dah buat dah satu rumah yang complete. Ya, siap dah jadi dah dapat recognition dah. Okey, dah complete, dah siap. Okey. Apa kita buat? Kita ambil 2-3 tiang, tarik keluar, kita cat sikit, ya, kita yang tak ada tiles tu kita letak tiles. Lepas tu kita tanam pokok bunga tepi-tepi, kita cantikkan landscape itu, kita jadikan sebagai buku dan kita tak acknowledge dia. Kita tak letak dia sebagai owner. Boleh ke? Tak boleh tu. Kalau saya pun marah dekat supervisor saya kan. Tak boleh. Sebab itu jelas sangat. Itu adalah tesis pelajar. Kita convert. Tapi let's say kita ambil tesis pelajar sikit portion. Ya, macam contoh kan, salah satu finding tesis pelajar ni sangat bagus. Saya nak masukkan ni dalam buku kita lah. Boleh. Tapi janganlah ambil bulat-bulat. Rephrase. Ataupun cite that thesis as one of the reference. So pelajar pun happy. Ya, tak ada konflik. Dan satu lagi, ada kalanya kita yang nak terbit buku, kita ambil literature review pelajar itu bulat-bulat dan kita masuk. Dapatan kajian kita tak masuk, cuma yang literature review tu kita jadikan sebagai bab satu. Dan kita tak letak nama student kita. Boleh ke tak boleh? Boleh chat boleh letak dalam chat. Boleh ke tak boleh? Kita ambil literature review saja. Tak boleh, betul Dr. Nas ya. Tak boleh letak tu. Ya, maksudnya tak, kalau nak ambil boleh, tak ada masalah. Letak nama pelajar itu sebagai penulis bersama. Kan best, ya. Apa salahnya kita letak nama pelajar itu sebagai penulis bersama, ya. Dan dia pun dah jadi doctorate holder kan. Okey, saya nak go through satu lagi soalan ya dekat bawah ni. Kalau penerbit UKM, pelajar mesti diletakkan sebagai penulis pertama walaupun sebahagian besar. Yes. Betul. Ya. Pelajar, sebab itu kita ambil daripada tesis. Let's say kita ambil daripada literature review sikit. Kita ambil daripada teori
thesis dia sikit. Sebagai contoh kan. So mungkin kita jadi penulis pertama, penulis keduanya boleh student. Tapi kalau nampak sangat is a thesis convert to book, letak nama pelajar sebagai main. Ya, sebab yang literature review tu bukan kita yang tulis, ya. Kita ni lebih kepada murnikan, pemurnian. Kita tengok kesalahan ni, kita tengok sintesis ni tak betul. Kita lebih kepada pemurnian, ya. Kita lebih kepada membawa isu tu. Tapi yang main workforce tu, labor force tu adalah student kita. So kita kena acknowledge. Macam mana kalau data baseline kita yang kumpulkan, tapi article on the data yang derived from the baseline langsung tersebut. Boleh buat aduan doktor. Nanti bawa, okay, email dekat kami tu. Nanti kita tengokkan, ya. Okay. Alright. Seterusnya adalah tuntutan palsu. Tuntutan palsu ada juga kes, ya, di mana tuntutan palsu tu, apa contoh tuntutan palsu? Sebagai contohnya, saya pergi kedai yang jual aksesori berkaitan dengan komputer. Kebetulan dia adalah kawan saya. Saya minta dekat kawan saya tu, awak ada tak resit-resit yang berkaitan dengan pembelian toner ataupun cartridge ataupun pendrive, boleh tak awak bagi resit tu? Lepas tu member bagi tahulah, alah boleh je Mat, saya boleh je bagi. So dia bagi. Lepas tu kita letak, kita claim lah. Kita claim sebagai contohnya bahawa saya ada 3 cartridge telah dibeli, telah pun didahulukan oleh penyedik utama iaitu saya. Sila saya di sini ingin membuat tuntutan bayaran balik di bawah word sekian. Boleh ataupun tidak? Dan boleh ataupun tidak? Itu soalan pertama. Tolong jawab boleh ataupun tidak, atau nak saya ulang? Tak boleh. Ramai yang cakap tak boleh. Dr. Mimi, no. Big no. Okay, now. Situasi yang kedua. Saya minta kawan saya untuk bagi resit. Dan saya claim duit yang saya dapat itu saya gunakan untuk bayar proofreading. Untuk research tu, sebab peruntukan proofreading dah habis dah, permintaan thesis dah habis dah, cuma yang bekalan untuk research work tu yang masih ada. So I claim around 1,500, kononnya saya beli cartridge, dan bila saya dapat duit 1,500 tu, saya nak bayar yang proofreader tu. Boleh ke saya bagi situasi yang kedua? Tak boleh. Yes. Okay, tak boleh. Kita kena request wireman dulu. Kita tukarkan word itu kalau sempat lah. Kalau tak sempat tak boleh. Burn macam tu je lah. So kalau boleh janganlah buat tuntutan palsu, sebab itulah sometimes kita ni kan jangan pula bagi tahu Dr. Rahim ni tak fleksibel langsung, sadis betul, jangan macam tu. Sebab apa? Kita boleh tutup mata, tapi bila kita dapat aduan tu kita terpaksa, kita tak boleh. It's some sort of kita rationalize our mistake kan. Saya ni tak adalah guna untuk duit saya, untuk diri saya tak adalah bagi dekat anak saya tak adalah makan nasi lemak dengan guna duit ni. Saya guna duit ni untuk kajian ini, tapi cuma saya guna untuk proofreader. Okay, itulah saya boleh bagi tahu salah, tetap salah. Dari segi dokumentasi tu memang itu tuntutan palsu, walaupun niat tu tak ada, mens rea tu tak ada kan, niat nak buat salah tu tak ada, tapi action tu dah ada. Bila dah ada action tu, lagi jelas lah, lagi senang untuk kita nak ni. Itu yang situasi pertama. Ada kalanya orang buat tuntutan palsu, sebagai contohnya dia kutip, dia kata dia beli cartridge, dia buat dia beli pen lah, dia beli kertas A4 lah, dia kutip ni, dia claim dalam 3,000. Bila dia dapat 3,000 tu, dia beli laptop. Boleh ke? Langsunglah tak boleh kan? Tak boleh tu. Tak boleh. Walaupun laptop itu digunakan untuk research itu. Walaupun laptop itu disimpan di pejabat 24 hours, tak digunakan untuk personal matters pun, salah tetap salah.
So tuntutan palsu tu jangan. Ya nanti kan jangan menganggap saya buat tuntutan palsu tu unit integrity ni tahu ke? Kita memang tak tahu. Tapi bila kita dapat aduan, kita akan korek semua. Kita akan minta bendahari, kita akan claim, kita akan tengok kita boleh penetrate your system. Tengok berapa claim yang dibuat atas nama ini. Berapa kali beli cartridge. Sebagai contohnya. Ya, tengok-tengok untuk research GUP ni beli sampai 50 cartridge. Ya, tapi report physical tak ada. Tak boleh juga macam tu. Nanti kita akan tengok tu. Sebab everything is atas talian kan. I mean is in a soft copy form, so easy untuk kita trace. Ya, so kalau boleh janganlah buat tuntutan palsu. Ya, kalau tak cukup duit ya untuk Word itu buat request wirement dulu. Ya, request wirement dulu. So boleh ya. Ataupun sometimes sebab masa kita tu dah tamat ya. I mean grant tu dah tamat. So you need to claim in 1 week time sebagai contohnya. Tak ada masa dah ya. Tak apa, minta extend. Ya, it's better ya daripada tarnish nama kita tu. Sebab apa? Let's say lah nama kita dah kenal pasti ya, kita memang buat salah ya, dah semua bukti dah ada. So itu akan memberi jejas kepada kita, career kita sebagai researcher. Orang tak nak jemput kita sebagai co-researcher ya. Kalau kita minta grant, orang dah boleh jadi whistleblower untuk kita ya. Orang dah boleh bagi tahu yang kita ni tak betul lah dan sebagainya. So please avoid all this. Okay, alright. Seterusnya, misconduct semasa data collection. Itu pun satu bentuk salah laku juga, ya. Satu bentuk integriti yang kita kena pegang semasa penyelidikan. Misconduct. Saya nak tanya. Okay, saya suka tanya soalan ni. Boleh tak kita kumpul data sebelum permohonan etika? Kita memang nak mohon etika, tapi kita dah kumpul data. Boleh ke? Tak boleh. Ya, ada yang kata boleh. Kalau ada yang kata boleh tu, boleh je bagi tahu. Boleh personally message me. Tak boleh. Semua kata tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, macam contohnya ada juga ya individu dia akan collect data. Ya, dia dah collect data semua. Selepas tu baru dia mohon etika. Dia mohon etika tu untuk apa? Dia nak mohon etika tu supaya dia boleh publish. Dia nak dapat semata-mata nak dapat kod tu, dia nak publish dekat Q1, dia minta. Tapi fieldwork semua dah dibuat. Tak boleh tu. Ya, walaupun pemberi dana tu bagi tahu kita nak data cepat, kita nak data cepat. Okey, saya nak tanyalah. Okey, siap. Okey. Mungkin kita boleh tanya mana-mana ya, boleh jawab. Okey, let's say lah situasi kita dah dapat satu grant daripada NGO, 30,000. Ya. Jangka masanya 6 bulan. Contohlah 1 tahun ya, 1 tahun for period of 1 year kita dah dapat satu grant lah dalam 30,000 dan kita yang tu clear ya, kita kena minta etika, kita dah mohon dah etika, tapi NGO ni yang pemberi dana kita ni dia dah selepas 1 bulan tu dia dah tanya saya nak dapat findings dalam tempoh 1 bulan lagi. So what you will do dalam situasi macam ni tuan-puan? Ada sesiapa nak try? Anyone? Bagi preliminary data. Tapi NGO kata dia push. Dia nak main data. Dia nak ni. Dia kata report you boleh hantar lepas 1 tahun pun you boleh hantar. Tapi kami dalam 3-4 bulan ni kami nak. And you know proses mendapatkan kelulusan etika is not one day punya ni kan, event kan. And you know memang tak sempat. What you will do? Berikan maklumat timeline while good negotiation ya. Sebab itu kita tak boleh over promise dekat NGO ataupun dekat grant provider kita. Jangan over promise. 1 month saya boleh siap. Jangan. Especially kalau kita tahu subjek kita ni, informant kita ni adalah vulnerable group of people ya, subjek yang kena melalui etika, ya, kena melalui beberapa prosedur. Sebagai contohnya pelajar sekolah, murid sekolah, kita kena melalui KPM dan sebagainya. Okey, bawa sama mesyuarat etika. Boleh juga doktor. Boleh juga bawa ya, bawa them. Kita pernah dapat ya semasa pembentangan etika tu, the grant provider datang.
Selalunya yang pharmaceutical company lah mereka datang untuk mendengar pembentangan dan sebagainya. Okey, kisah ini, adakah semua jenis penyelidikan perlu dapat kelulusan etika? Berikan jenis data yang tidak perlu kelulusan etika. Okey, dia bergantung. Kalau dia melibatkan manusia dan haiwan, kena dapatkan etika. Yang tak perlu etikanya, yang tak perlu etika, kalau saya boleh, ini saya menjawab atas kapasiti saya sebagai researcher lah. Sebagai contoh, kita nak buat content analysis of available TikTok videos in TikTok sebagai contohnya. Is in the public domain, kita just ambil dan kita review, ataupun kita buat content analysis of books yang dah publish. Mungkin yang tu tak perlukan etika kot. Tapi let's say you want to review patient's file. Ya, sebagai contohnya kita buat study retrospective study, research design, kita review file pesakit kecelaruan skizofrenia for past 10 years in Malaysia. Yes, for that we need to get ni. Tapi cuma mungkin kita takkan sampai minta anda bentangkan lah. Boleh ya? Alright. Okay, Dr. Hasni kata perundingan tak perlu etika. Yeah, so I think yes, but at the same time kita tengok kalau pemberi dana itu dia nak ethical approval, kita kena. That's why it is very important kita jelaskan, kita open up pada awal. Tapi apa yang berlaku realitinya, kita researcher, kita nak secure that grant. In order to secure that grant, kita main jawab je lah, boleh. Semua kata okey, tak perlu ini, tak perlu itu. Kita cakap okey. Kita over promise. Bila dah dapat grant tu, mulalah pertelingkahan antara dua pihak. That's why we must be very transparent when securing a grant, and that is a form of integrity juga dalam semasa sebelum kita memohon mana-mana grant dan sebagainya. That's why data collection ni kita tak boleh collect data. Dan satu lagi, dalam data collection juga, kita tak boleh sebagai contohnya falsify data kita. Sebagai contohnya, I don't know, saya tanya, pernah tak anda melihat witness mana-mana penyelidik dia kena kutip 100 orang, 100 responden, dia hanya kutip 60 orang saja, yang 40 tu dia minta RA untuk isikan randomly. Pernah tak? Pernah tak come across this kind of situation? Kalau tak pernah, means you are in a very good research group yang bagus lah. Tapi mungkin ada, I'm not telling this is in UKM, tapi ada juga kita pernah nampak, extra 10 tu dia sendiri tanda, ataupun dia duplicate data dalam SPSS. Contohnya dah 60, dia randomly dia copy, dia bagi seolah-olah nak bagi sampai 120 lah, 100 lah dan sebagainya. So semua ini manipulation of data, ini semua ni adalah misconduct yang ada dalam data collection. Mungkin kalau buat secara persendirian, senyap, mungkin tak tahulah. Tapi kalau ada orang dah tahu, ada orang dah komplain, sampai kita akan cari sampai lubuk lah, sampai kita nak tengok raw data tu. Ada tak duplication tu berlaku dan sebagainya. Dan satu lagi, sometimes pelajar kita ni, pelajar kita ni, dia ni kejar masa. Kita dah bagi tahu dah, awak hanya boleh kutip data selepas awak validate soal selidik. After you validated this questionnaire, barulah you boleh buat fieldwork. Tapi student kita ni, dia ni apa? Dia ni bukan semualah, one or two ni, dia ni kejar masa, so dia dah collect before that. Okay, let's say lah kita dapat tahu, kita kena minta dia untuk recollect. Atau let's say kita tak dapat tahu, it's always become our responsibility untuk monitor. Kita kena monitor lah. Sebab apa? Takut orang buat aduan. Itu je. Kita pernah menerima satu aduan di mana student itu dia kata it's okay, dia siap adu dekat saya. It's okay prof to collect before my module is validated. Saya kata tak boleh. You cannot do that. Dia kata boleh.
saya pernah nampak dekat universiti saya dulu semasa saya buat master, orang buat macam tu. Saya kata kalau itulah kes ni, you buatlah PhD dekat situ. You jangan buat PhD dekat sini. Jangan menyusahkan orang ni dekat sini. Yeah, right? Some people they will justify. Dan ada juga student yang bagi tahu, my supervisor tak bagi tahu saya. Itu antara common yang kita dapat. My supervisor tak bagi tahu pun, saya kata it's your responsibility. Kalau dalam grup 179 ini ada student PhD, remember data collection is also your responsibility. Yeah. Okay, next slide. Ini adalah lagi 5 lah, ya. And then kita dah boleh pergi kepada Q&A session. Subcon. Subcon ni kita dapat satu research yang besar. Satu research tu kita minta kawan saya buat. Saya bayar awak duit. Boleh ke macam tu? Research kita ni yang besar ni, kita ambil yang objektif pertama tu, kita minta kawan kita yang bukan dalam grup penyelidikan kita, tapi yang dia ni adalah service provider, kita bayar dia dan minta dia buat. Boleh ke? Boleh ke tak boleh ni? Boleh letak ada? Ya? No. No, Tak boleh. tak boleh juga. Ya, memang tak boleh. Boleh untuk ambil data, tapi analisis kita juga boleh minta dia buat analisis. Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi cuma kita dia is a very thin line actually kan untuk separate, ya. Macam contoh kan, kita minta seorang pegawai penyelidik untuk menganalisis data dan kita bayar upah, boleh, tak ada masalah. Ya, memang dibenarkan kan. Kalau keliling dalam benda pun analisis data per soal selidik berapa, boleh, masih boleh. Tapi kita kena pantaulah, we must be there as a researcher. Ya, tapi janganlah kita ambil a portion of our research, kita bagi dekat dia, you buat complete and you saya. Tak boleh tu. Ya, alright. Next is supervisor-supervisee relationship. Ya, kita banyak juga terima aduan berkaitan dengan supervisor-supervisee relationship-nya issues lah. Dia akan datang ke kami selalunya. Kita dekat integrity dua branch lah. Satu adalah integrity, satu adalah ombudsman. Ya, I'm sure ramai yang bukan ramai lah, mungkin ada yang first time dengar ombudsman. Ada ke? This is the first time saya dengar perkataan ombudsman. Ada ke dalam ni? Ada. Atau semua aware of what is kan? Ombudsman ni lebih kepada kita akan mediate. Ya, pernah dengar tapi tak tahu. Ya, dulu saya pun tak tahu juga. Ya, ombudsman ni is actually is a channel whereby kita mediate. Let's say ada pertelingkahan antara dua pihak. Yeah, it's not integrity issue, tapi dia lebih kepada macam perebutan kuasa, pertelingkahan, misunderstanding antara dua pihak. So ombudsman UKM ni kami akan gather these dua pihak, mediate the session so that they can reach to one consensus tu. Di mana dua-dua pihak tu berpuas hati. Selalunya supervisor-supervisee relationship ni akan nampaklah dekat ombudsman. Macam supervisee tak berkenan dengan supervisor. Ya, kita pernah ada di mana Sam yang last dia nak pergi Viva dah. Masa tu dia nak tukar supervisor. Dia kata supervisor ni tak pernah bantu saya lah. Supervisor ni tak pernah tanya khabar lah. Tak boleh macam tu. Ya. So semua ni kita akan channelkan kepada ombudsman session lah. Ya, di mana kami akan mediate ya, supaya adalah kata putus antara dua pihak. Ya. So supervisor-supervisee ni kita kena jaga. Saya rasa kebanyakan dekat sini adalah supervisor lah, ya. Kita sebagai supervisor, ya, kita kena lebih hubungan tu kena jaga, ya. Kalau kita rasalah kan, kalau kita rasa student ni dari awal kita kan ada sensor kan, kita boleh sense student ni macam problematic lah, ya. Dah masuk 2 bulan tu kita dah tahu dah banyak yang dia manipulate, banyak yang dia cakap sini sana, kerja dia pun tak betul. Kalau macam tu, ya, dah boleh start
simpan semua bukti-bukti. Sebab supervisor ni dia boleh buat aduan tentang kita one day. And then kalau rasa macam tak berkenan dengan ni, kalau boleh minta tukarkan pada awal. Yeah. But of course sebelum tu kena ada some kind of discussion lah. Yeah? You try to settlekan antara pihak supervisor dulu. Kalau tak boleh, pergi kepada peringkat jabatan ataupun siswazah. Ya, kalau tak boleh, bawa peringkat fakulti. Kalau masih tak boleh, bawalah kepada kami. Ya, tapi student ni, dia ni jenis bukan semualah. Dia main hantar email je. Siap CC dekat Datuk VC kita. Siap CC kita pernah dapat aduan tu, siap CC dekat Datuk VC, pengurusi LPU, ya, semua TNC. Nasib baik Menteri KPT dia tak CC, ya. Dia CC terus, ya. So itulah, ya, kita kena berjaga-jagalah, ya. So semua ini akan handle dekat ombudsman unit, ya. Saya tengok sekejap dalam chat box ada apa. Sebab utama adalah penilaian 1 dan 2 tidak bersama dalam jawatan kuasa penilaian. Persetujuan, ya, boleh. Itu adalah satu ni. Dan satu lagi, kita kena bagi tahu, ya. Macam contohnya, kalau boleh, kalau benda ni tak nak reverse kepada kita, kalau boleh urusan komunikasi itu simpan dalam email. Jadikan email sebagai platform. Macam contoh kan, saya buat sabbatical sebagai contohnya. Saya pergi ke Australia for 6 months, ya. Tapi saya menyelia pelajar saya melalui email sebagai contohnya. Memang dalam email tu ni, alright. Kalaulah student kita ni komplain ke apa, yang saya ni tak supervise, kita ada bukti dekat email tu. Jangan pula platform-platform yang tidak formal, yang kurang formal, ya, macam WhatsApp dan sebagainya, sebab mungkin kita delete kan, chat semua tu kita delete, ya. So mungkin kita tidak ada bukti yang untuk menjaga diri kita tu, ya. Let's say we are in the situation, we are away from supervision tu, kalau boleh gunakan medium email sebagai medium komunikasi yang utama, ya, sebab itu akan membantu kita, ya. Alright. So far okay, ya. So supervisor relationship is very good. Is very important. Is very vital actually. Ya. Seterusnya adalah replication. Replication kajian. Contohnya saya buat satu kajian menggunakan pemboleh ubah ABC. Saya dah dapat grant. Lepas tu saya minta dekat satu lagi NGO. Kajian ABC saya tambah D. Boleh ke? Boleh ke? Tadi variabelnya ABC. Dekat sini ABC, kita tambah satu variable je. Kena mohon pertambahan dekat etika ke, Doktor? Dia kena melalui etika because it's totally a new project, kan? It's totally a new project and it involves stakeholder kita. Ya, projek ini melibatkan orang luar, ya. Kita kena ingat apabila dana kita, research kita ni melibatkan pemberi dana, especially outsider, we kena extra careful lah. Ya, kita kena extra careful. Sebab dia ada legal department dia sendiri, dia boleh saman kita dan sebagainya. Ya, that's why we must be very careful, ya. Jangan pula, ya, kita apply TRJS. Ya, kita TRJS kan besar kan, ada beberapa project and then program kan besar. Lepas tu kita pergi dekat satu lagi, kita ambil a portion of it, ya, let's say 40 hingga 50% tu ataupun 30% tu, kita dapatkan satu lagi dana. Tak boleh tu, tak boleh, salah. Ya, you are in a very dangerous position. Ya, nanti saya bagi tahu apa kesan-kesan kalau dah dibuktikan kalau kita ni salah di bawah integriti, ya. Okey. So satu lagi berkaitan dengan replication kan. Saya kata apa? Dia replicate research. Memang tak boleh, ya. Apatah lagi sekiranya researcher itu dia menggunakan dapatan itu kan, macam contohnya TRJS, saya collect dalam kalangan 500 responden. Untuk yang grant yang lebih kecil ni, dia nak 200. So saya ambil daripada 500 tu, saya ambil 200 punya information saja dan saya send to them. Boleh ke? Lagi tak boleh.
Aduh, saya dengar ni pun saya dah sweating dah. Ya, tak boleh tu, bahaya, jangan. Ya, itu boleh menjejaskan, bukan sahaja menjejaskan diri anda, image diri anda, but also UKM because it involves stakeholders, it involves external parties. So please do not replicate your research unless you are going to do your research using different approaches. Ada novelty dekat situ. It's a stand-alone project. Ada novelty method yang digunakan tu adalah berbeza. Then yes. Ya, boleh ya. Kalau tak, habis tu. Jangan. Ya. So sebab apa sometimes kebetulan lah kan co-researcher tu dekat TRJS pun sama, dekat yang grant ini pun sama sebagai contohnya, daripada NGO sebagai contohnya. Kalau dia buat aduan tu dah cukup dah. Ya, sebab bukti tu dah ada dah. Kita dah ada proposal A, kita ada proposal B. So jangan. Okay, next, publication authorship. Actually sebenarnya kita dah sentuh. Ya, so saya nak bagi tahu dekat sini. Ya, no matter lah, you are first author, you are second author, you are third author, fourth author dan sebagainya. If you are a corresponding author, you are in charge of that article. Tapi ini tak semestinya pengarang-pengarang lain dia boleh terlepas. Ya, but you are the main person yang akan diadu nanti because you are the corresponding author. Sebagai contohnya saya dan student saya publish. I put myself as a corresponding author. So I'm actually responsible for that particular journal article. Ya. Dan ingat, kalau kita ambil daripada sumber orang lain, tak kira lah anak buah kita ke, student kita ke dan sebagainya, you acknowledge, cite. Tapi memang ambil kerja dia sebahagian daripada part of our publication tu, you need to put them as the author. At least co-author. Ya, selalunya my style macam ni. Before saya proceed dengan paper, especially kalau dia involve team ni, saya akan buat satu perbincangan ringkas. Siapa first author, siapa second author, siapa third author, siapa corresponding author. Settle. Kalau saya ambil daripada student, I will make sure saya letak dia sebagai co-author. Kalau saya tahu itu adalah she or he yang contribute the most, deserve to become the first author. Saya akan letak saya jadi corresponding author. So public authorship ni kena sangat betul-betul. Sebab apa? Mungkin akan menjadi isu lah, especially kalau student kita yang dah grad, dia dah pergi ke universiti lain, dia pun ada KPI sendiri, dia akan cuba claim. So jangan. Ya, jangan ya. So publication authorship tu ni. Okay, PI should be first or corresponding author. This is a good question. Ya. Okay, kalau kita tengok first author, corresponding author. Ya, okay. Nilai yang sangat tinggi adalah kepada corresponding author. Because you are the boss of that research. Yeah. So sometimes corresponding author ni dia duduk last sekali ataupun dia duduk first. Yeah. In my case, saya suka duduk dekat last. I'm the corresponding author, I'm the last. So selalunya ya, dalam kalau kita tengok kan dekat vest tu ya, the corresponding author selalunya dekat ni. Tapi it's not a strict rule, you kena jadi yang last. Ya, sometimes dia duduk je nombor 2, ya, dia duduk je nombor penulis pertama dan sebagainya. Ya, so corresponding author adalah pengarang berurusan yang mempunyai yang pegang research ini ataupun yang dia adalah boss for this research. First author dia adalah penggerak, dia adalah penulis yang contribute the most in that particular article. So saya tak boleh kata PI ni dia kena jadi first author or corresponding author. Selalunya PI corresponding author. Tapi kalau PI ni nak jadi first author, make sure that particular research, that particular article, dia yang contribute the most. Dia yang tulis. Yang lain tu dia top up. Dia memurnikan dan sebagainya. Ya, boleh ya? Clear, doktor? Ya. Alright. So it depends. Ya. What is your role? Dan pernah tak dengar kita ada joint correspondence? Sekarang ni beberapa journal Q dia dah mula terima joint correspondence.
Saya pun pernah publish satu paper dengan joint correspondence. Joint correspondence ni macam contohlah saya dengan Dr. Atika. Ya, kami punya Vintage ni, kami ni penggerak kajian ini bersama-sama. Kita adalah kita dua-dua principal investigator ataupun dia adalah co-principal investigator. We equally contribute to this research. Okay, so Dr. Atika bolehlah pesan dekat saya, ya, Doktor, since saya pun ni, I also want to claim the correspondence authorship. So kita boleh jadi joint correspondence. Ada, ya. Kalau kita tengok beberapa Q1 journal, dia letak joint correspondence. Okay, ada satu soalan dekat sini, ya. Apa soalannya? Okay, ada yang nak, okay, Dr. Doris, okay, Ken, Doktor. Corresponding author yang berurusan dengan editor journal, betul? Kita semasa buat PhD telah diajar supaya menjadi corresponding author. Kenapa di UKM tak galakkan pelajar kita jadi corresponding author? Okay, ada banyak isu, Doktor. Why kita galakkan kita sendirilah jadi corresponding author? Okay, satu, PhD student kita ni dia belum jadi pakar lagi, kan? Dia on the way. Itu satu. Yang keduanya, kalau apa-apa terjadi kepada jurnal itu, findings itu, orang akan rujuk kita. So kita akan balas. Macam contoh kan, orang minta kita contribute chapters in book, orang minta kita tools nak gunakan, semua tu mereka akan rujuk kepada the big boss. So selalunya kita lah macam student PhD ni, sometimes dia habis and then dia dah pergi. Kan, dia dah pergi kepada universiti lain, email dia mungkin bertukar, betul tak? Okay, dan dia punya email pun is a studentnya ID, ya. Kalau kita ni, kita dah jadi permanent researcher scholar dekat institusi itu, ya, dan orang boleh rujuk dekat kita, ya, dan juga ia menjadi satu kita memberi gahlah kepada artikel itu. Okey. Macam dekat universiti, dan of course satu lagi KPI. Ya, secara terus terang, ya, of course dalam airan nanti kita akan tengok berapa orang yang jadi corresponding author, semualah. So ada banyak isu menjadikan kita galakkan kita menjadi corresponding author. Kalau di universiti luar negara, dia jadi corresponding author. Itulah, Doktor. Ya, kalau nak mungkin mindset yang berbeza, kan, setting pun berbeza. Dekat situ mungkin mereka percaya student. Saya tak adalah bagi tahu kita tak percaya student, kan. Mungkin dekat situ student PhD pun dia dah macam tu, contoh kan, banyak. Mungkin dekat situ mereka dah tak kisah dah siapa jadi corresponding author. Mungkin kita it matters, yeah. I think there are so many consequences lah, so many reasons why kita galakkan. Tapi apa yang saya jawab ni adalah pandangan peribadi saya. Saya rasa kita sebagai supervisor ataupun kita sebagai PI, eloknya kita letak sebagai corresponding author sebab kita responsible for that article. Anything good, anything bad, kita responsible. Kalau contohnya ada orang nak argue pasal the content, ya, how we critique ataupun mereka kritik finding kita. So kita pakar, kita bagi feedback kepada mereka. Mungkin student, mungkin dia tak boleh, ya, gerak seorang. Saya rasa itulah. Okey, boleh, ya. Okey, seterusnya adalah penggunaan word, ya. So ini pun saya dah touch dah tadi, ya, tuntutan palsu tu. Kalau nak apa guna macam claim kan, on the different word tu, make sure kita buat request YMN dulu dan sebagainya. Ya, jangan simply kita claim lepas tu kita gunakan untuk benda lain. So dia akan reverse balik kepada kita. Ya, sebab semua claim kita ni ada dalam kita punya ni kan, ya, kita punya UKM warga kan, ada dekat bendahari dah ada simpanan, krim ada. So I think it is very important lah, ya, untuk especially when it involves money matters. Now, apa yang boleh berlaku? Ya, kalau kita lihat, ya, dekat unit integrity ni kita akan buka file siasatan, kita adalah ya pegawai-pegawai yang akan collect bukti dan sebagainya, kita akan buat sesi temu bual. Lepas dah complete semua tu, kami akan hantar kepada pejabat penasihat undang-undang.
Kita akan hantar ke pejabat penasihat undang-undang dan mereka akan meneliti dan mereka akan lihat balik ada apa-apa yang nak tambah baik, ada apa-apa bukti ekstra yang perlukan, so kita akan buat, kita hantar. Seolah-olah kita ni macam polis lah. PUU ni macam AG. Lepas tu mereka bawa ke mahkamah jawatan kuasa, tindakan tata tertib. Mereka yang akan menentukan apa tindakan, ya, macam ada juga boleh stop pergerakan tangga gaji, ya, ada juga boleh gantung kerja, ya, to the extent buang kerja. Ataupun yang paling low levelnya adalah apa? Memberi peringatan, warning letter lah. Memberi warning letter pun ada juga, ya. So it is our responsibility, ya, untuk kita pegang kepada integriti dan juga etika penyelidikan, ya. Ingat, ya, apabila kita buat research ni bukan untuk diri kita, ya. Kita buat research ni supaya the findings can reach the public. The findings can reach at ministerial level. The findings can reach the strategic partners, NGO, dan NGI dan sebagainya. Ya, so kita kena pastikan, dan juga apabila kita terbit sesuatu, kita membawa nama UKM. Kita bawa nama diri kita, nama fakulti kita, nama UKM. Kalau kita buat something wrong, ya, memang dari awal sampai akhir pun memang so many misconducts dan sebagainya, manipulation of data dan sebagainya, ya, dia memberi kesan, ya, kita panggil vicarious victimization. Semua akan menjadi mangsa. Fakulti kita jadi mangsa, universiti kita menjadi mangsa, bukan juga UKM. Dan netizen ni dia akan generalize, seolah-olah semua profesor-profesor, semua pensyarah-pensyarah, semua academician ni macam inilah. Kita nampak kan dekat Facebook. So dia akan generalize. Because of that one person, kita semua kena. Yeah? So that's why kita kena teliti lah. Yeah? That's why kita kena teliti. Kita trust tu memang penting. At the same time tu, kita kena sentiasa berwaspada dengan isu-isu seperti ini. So sekarang ni next slide rasanya dah habis kot. Yeah. Okay, integrity. I like this statement actually. This phrase, the choice between what's convenient and what's right. Satu sebab kan kenapa banyak masalah-masalah integriti berlaku dalam research ni, because selesa. Kita nak cari jalan yang mudah bagi kita. Macam contohnya pelantikan ARI, tak apalah, ya. Kita nak claim proofreading tak ada ni, ya. So kita claim macam nilah, kita itu lagi mudah daripada kita nak request fireman lah, kita tunggulah, kita call krim lah, ya. Sebab kita nak escape benda-benda ini, last kita terperangkap dalam isu-isu integriti, ya. So saya boleh close, boleh close sharing, ya. Okay, dah habis dah. Yeah, that's why it is very important kita semua, ya, kita sebagai penyelidik, kita sebagai penyelia, kita sebagai pensyarah, kita kena stick, kita kena ada dengan integrity dan juga ethics of research, ya. Trust me, kalau kita buat sesuatu research ni dengan integrity, dengan etika, kita tak perlu takut dengan sesiapa. Setuju tak? Kita tak perlu takut dengan KJ kita tak perlu takut dengan unit integrity, kita tak perlu takut dengan PUU, kita tak perlu takut dengan rakan kompetitor kita yang sama bidang. Because why? We are doing things, semuanya betul. Tiada yang salah. Dan satu lagi, jangan buat assumption sendiri. Kalau tuan-puan, ya, doktor semua rasa ragu, ya, you can always call KRIM, you can always call pusat siswasa, boleh juga hubungi Secretariat Research in your faculty, ya, or ethics, jawatan kuasa ethics, ya, untuk clarify all this, ya. It's prevention is always better than cure, kan? So boleh, ya. So sekarang ni saya buka sesi soal jawab, sebab kita ada lagi dalam 10 minit, ya. So anything?
Doktor, Ya. saya Samiha dari FSK. Saya just nak tanya tentang kalau kita bagi questionnaire dekat partisipan dan kita ada grant untuk bagi like honorarium lah kita partisipan kan, dan because saya baru dapat grant atas nama saya sebagai penyelidik utama, saya tanya senior lah macam mana mereka buat. So mereka ada yang mereka tahu bendahari lambat nak bayar balik pada partisipan, kadang sebulan 2 bulan, dan duitnya sikit je, RM10 je nak bagi kat partisipan. So bila saya tanya, mereka selalu dahulukan duit diorang dan kemudian pastikan GRA ada nama semua, IC bla bla bla. So but then I also check with bendahari. Baru je last week I go and check. Bendahari sebenarnya tak galakkan macam tu sebab dia kata bila kita pakai duit kita, ataupun mungkin dia kata rupanya ada kes pensyarah dulu ada pernah gunakan duit pelajar kot macam tu, tapi dia tak bayar balik kat pelajar. So pelajar datang ke bendahari kata duit tak dibayar balik. Jadi bendahari suruh supaya partisipan tu kita minta mereka isi borang, minta IC salinan dan minta account bank, which I think is really not relevant, doktor, sebab lecehnya nak minta account bank bagai nak photo state semua. Jadi saya tak pasti macam sekiranya kita juga boleh discuss dengan bendahari untuk mudahkan benda ni. Sebab dia dah terlalu lapuk sangat macam zaman dulu kala. Tu saya just nak tanyalah. Okay. Alright, okay. Terima kasih Dr. Samiha. First of all, tahniahlah ya, dapat secure grant ya, KPI for university jugalah tu ya. Okay, Dr. Samiha. Okay, cara conventional method, one of the conventional method yang selalunya buat ialah kita akan dahulukan duit sendiri ya, lepas tu kita akan dapat satu akuan bertulis daripada pelajar ya. Saya sebagai contohnya Muhammad Rahim Kamaluddin IC sekian telah menerima wang honorarium bernilai RM10 untuk kajian sebagai responden kajian. Yes, kena sign. Dia tak boleh digital signature. Dia kena sign, dia kena original ya. Lepas tu kita kena buat satu surat tuntutan bayar balik kepada kita yang dahulukan duit. Lepas tu kita kena kepilkan. Ya, lepas tu bendahari akan bayar kepada kita. Yang tu boleh, masih boleh ya, masih boleh. Cuma seperti mana bendahari bagi tahu tu, mereka tak galakkan. Sebab apa? Sometimes kita dah claim, let's say lah saya dah claim 100 responden, RM10, RM1,000. Saya claim, saya tak bagi balik. Ada juga kes tu. Ya. So kalau macam tu, dia akan jadilah, dia akan nama naik akan naik ke integriti nanti. Ya, kalau ada pelajar yang buat aduan dia tak dapat duit, sedangkan pembayaran telah pun dibuat. Itu satu. Okey, tapi cuma mereka tak katakan yang pembayaran wang bayar balik ni dia tak salah, memang tak salah, tapi tak galakkan sebab kita nak avoid this type of issues. Yang keduanya, memanglah leceh di mana kita kena minta dia IC, lepas tu dia kena post ya. Kalau dia nak original semua tu kan, dia kena sertakan account juga kan, account slip account dia tu semua tu ya, memang leceh. Tapi kalau doktor rasa itu akan lambat, proses tu akan lambat, boleh juga bagi tahu dekat ni dalam tempoh 1 bulan Cik akan menerima bayaran ini. Kalau doktor tak nak dahulukan duit lah. Tapi kena bagi tahu awal-awal dalam tempoh 1 hingga 2 bulan. Jangan bagi tahu minggu depan dapat. Tak, sebab dia akan ambil masa. So bila kita dah bagi tahu awal-awal 1 atau 2 bulan, so responden tu aware. Okey, saya akan dapat RM10 ni selepas 1 bulan. Tapi kalau saya masih menggunakan metod yang pertama. Saya akan bayar dulu dekat mereka, lepas tu saya akan claim balik. Tapi itulah bendahari bagi tahu benda tu sebab mungkin ada yang salah gunakan metod ini. Tapi Dr. Samiha, if you have no choice, kalau responden nak duit dengan segera, then I think Dr. Samiha boleh gunakan metod 1. Tapi mungkin ini juga kita boleh minta pihak krim lah kot, bincang dengan pihak bendahari ya. Kita pun sometimes kita aware kan, kita rasa nak claim RM10 pun ada kalanya banyak duit yang saya tak claim. Tak apalah, saya guna duit sendiri kan. Tapi itulah, when it comes to money ya, kita faham kita kena
bendahari pun kena telus, mereka pun akan kena audit juga. So kita faham juga apa yang berlaku dekat situ, Dr. Samiha. So saya rasa soalan ini hanya boleh dijawab oleh pihak bendahari kalau nak tukar polisi tu. Okey, doktor? Okey. Seterusnya saya ada beberapa soalan. PM Doktor, adakah benar sekiranya warga akademik terpalit dengan masalah yang melibatkan RM2 tidak diberikan amaran dan boleh? Ya, kalau ianya melibatkan duit dan memang kita telah buktikan, ya, memang dokumen-dokumen tu, evidence tu ada, contohnya bagi kontrak dekat adik ke apa, boleh pecat, ya, dan boleh jejaskan your pension juga. Okey, bagaimana pula isu hasil penyelidikan atau case report yang dijalankan oleh pensyarah A tetapi publication telah dihantar oleh pensyarah B tanpa persetujuan pensyarah A. Okey. Dalam hal ini, dalam publication tu pensyarah A tu ada diletakkan sebagai co-author tak, Dr. Siti? Kalau diletakkan sebagai co-author ataupun first author, ya, dan cuma tak dimaklumkan sahaja kepada pensyarah A itu, dan pensyarah B pun, pensyarah A tak puas hati, boleh bawa isu ni ke ombudsman. Kita cuba mediate isu ini. Tapi kalau nama pensyarah A langsung tak ada, tapi pensyarah B dah hantar, itu menjadi salah laku lah. Ya, boleh bawa ke isu inilah. Ya, itu memang kesalahan integriti. Ya. Dalam kita punya dekat unit integriti ni, polisi kita, apa yang kita boleh selesaikan dengan cara perbincangan, ya, kita cuba selesaikan. Yang nampak sangat itu adalah case integrity, then kita akan bukalah, ya. Okay, thank you ramai yang bagi tahu talks yang bagus. Thank you very much. Okay. Procedure is procedure. Ya, betul. Procedure is procedure. Ya. Satu lagi, jangan overclaim. Kita kena rujuk juga pekeliling bendahari. Kalau soal selidik RM10 sebagai contohnya, dia ada range. Ya. Boleh pergi dekat bendahari, boleh download. Ya. Kalau per soal selidiknya RM10 hingga RM20 sahaja maksimum ikut muka surat. Kita boleh claim yang tu. Jangan pula over promise dekat student, ya. Awak isi setiap seorang tu dapat RM100. Let's say kita ada RM200,000 dalam grant kita ni, RM200,000. Tak boleh juga, walaupun kita sebagai PI kita nak bagi RM100 kepada dia, tapi dia jawab soal selidik, kita kena pegang pada pekeliling tu. Ya. Boleh, ya. Mohon share recordingnya. Okey. Alright. Thank you. Kami telah. Okey. Mohon semak setting pada PC, tidak ada. Okey. Doktor, sedikit terkeluar dari topik, ya, Dr. Kamal. Adakah warga akademik dibenarkan terlibat dengan pelaburan saham? Ini nak jadi satu permulaan kepada sesuatu penyelidikan pada mulanya. Okey, sekarang ni Dr. Kamal nak terlibat dalam pelaburan saham ni for your personal gain ataupun untuk sebab nak buat research. Ini nak jadi permulaan kepada sesuatu penyelidikan pada mulanya. Saya kurang faham dekat situ, Dr. Kamal. Adakah pelaburan saham ni for your personal interest ataupun lebih kepada you want to do a research? Okay, mungkin Dr. Kamal boleh explain. Tapi kalau saya lah, mungkin saya kena rujuk dekat pegawai saya pun orang baru dekat unit integriti. Kalau pelaburan saham, it's your personal, tanpa melibatkan UKM and tidak memberi kesan kepada yang lain. Ini my personal viewpoint, ya. I think tidak menjadi masalah. Sama lah macam kita letak dekat public mutual ke apa ke dan sebagainya. Tapi saya kena semak dulu. Saya tak berani nak bagi tahu ni. Saya kena semak dengan pegawai saya. Pegawai saya lagi arif. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Salam Doktor. Ada beberapa soalan dekat atas tadi masa chat. Saya bacakan sikitlah. Boleh? Sebab saya dah mungkin terlepas pandang. Ada yang bertanya, kalau kajian menggunakan pakai set data standard yang sama berulang-ulang, akan ada jadi masalah tak? Set data set yang berulang-ulang, maksudnya sebagai contohnya boleh tak? Saya tak sure dia tak. Tetapi saya rasa maksud dia menggunakan data yang sama untuk beberapa kajian. Rasanya lah mungkin. Saya pun kurang faham apa data. Let's say kita ada data yang sama, kita menggunakan berulang-ulang tu untuk publication ke apa? I kena
I kena apa careful dulu sebelum saya menjawab tu. Saya nak fahamkan soalan dulu. Ya, kalau siapa yang tanya soalan tu boleh tanyakan. Ya. Kalau siapa tadi yang tanya? Kalau boleh terangkan. Okey, tak apa. Kita tunggu dia doktor tu post lah kan. Okey. Okey, Dr. Ida, mungkin terkeluar dari topik. Adakah gangguan seksual among student di bawah? Okey, kalau pensyarah mengganggu student secara seksual, pensyarah itu bawa integriti. Ya, di bawah unit integriti. Pensyarah sama pensyarah, pensyarah sama staff, staff sama pensyarah, semua integriti. Kalau student yang buat sebagai contohnya lah, ya, student sebagai pelaku, ya, student sebagai PYD ni, student punya isu tu akan pergi kepada HEP. Pelanggaran mana-mana perlakuan mana-mana kesalahan oleh pensyarah, staff dan juga ni lah kan yang bukan student ni pergi ke integriti. Kalau yang melibatkan student sebagai PYD dia akan pergi kepada HEP. Jelas ya, Dr. Ida? Satu lagi, kalau gangguan seksual tu kena simpan semua bukti-bukti tu. Kalau boleh screenshot ya, everything ya, dan boleh bawa. Okey. Dan satu lagi saya nak sampaikan lah ya. Kalau let's say ada apa-apa nak complain ya, kami dapat beberapa aduan tapi mereka tak nak datang depan untuk bagi maklumat lanjut sebab mereka takut ya. Jangan takut. Kami akan rahsiakan ya identiti anda. You can trust me, you can trust us ya. Dan sekarang ni ada all the online meeting kan. You can switch off your video melalui suara saja pun boleh ya. Okey, ada lagi soalan ni. Okey, adakah boleh penyidik keluarkan duit grant, tak pasti melalui cara apa, dan masukkan ke dalam akaun simpanan peribadi atau syarikat peribadi untuk memudahkan? Tak boleh. Dr. Ifah, tak boleh, jangan. Dr. Ifah, jangan. Ya, kalau bagi tahu juga dekat kawan-kawan kan, sometimes kita ambil duit, kita simpan dalam duit peribadi dan kita boleh gunakan kan, mungkin ad hoc punya expenses, tak boleh. Kalau adanya ad hoc expenses, saya faham. Kita research ni banyak ad hoc expenses ya. Kita gunakan duit kita dulu. So jangan, ini kesalahan tu doktor. Ya. So susah nak buktikan your intention is good. Ya, kita akan tengok your action je. You actually transferred this grant to your personal account. Habis tu. Ya, Dr. Ifah, jangan ya. Okey. Apa pandangan Prof jika sesuatu institusi di UKM meletakkan syarat PI mesti dari arif fakulti jika hendak melakukan kajian di tempat mereka? Meletakkan syarat PI ni principal investigator dari ahli fakulti. Kalaulah saya tak setuju kot. Ya, sebab mungkin kita setakat nak guna logistik, ya, itulah peranan kita sebagai co-researcher, kita memudahkan beberapa kerja kan. Macam contohnya PI-nya adalah USM, ya, sebab mungkin dia nak buat dekat fakulti saya. So saya okey je, ya, saya kena sediakan tempat dan sebagainya. So saya rasa wajib mesti tu, saya rasa tak boleh tu. Ya, dia tak boleh tu. Itu pandangan peribadi saya. Ya, kalau nak info yang lanjut, Dr. Hasni boleh hubungi kami dan kami boleh rujuk beberapa PTJ dan kami akan maklumkan kepada Dr. Hasni kalau nak penjelasan yang lebih mendalam lah. Ya, secara supervisionnya saya rasa tak patut. Ya, tak patutlah. Wajib tu tak patut. Digalakan tu saya rasa fahamlah sebab nak jaga critical mass, ahli fakulti dan sebagainya kan. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Saya jawab ke soalan Dr. Hasni? Terima kasih. Okey. Sama-sama. So saya rasa jam pun dah pukul 1 ya. So saya nak pesan, bukan pesan lah ya, saya nak just sharing ya. Kita sebagai academician, kita ada nama kita sendiri kan. We actually carved our name actually via publication, via journal publication, books, and we are respected people. Ya, kita tengoklah dekat mana-mana pun ya,
selalunya we academician ni masyarakat sanjungi kita lah, ya, compared to celebrity ke, compared to ni, they actually look up on us, ya. Macam contoh kan, even polis pun bagi tahu, Prof, kalau kita bagi apa-apa dekat masyarakat, tapi kalau seorang yang daripada universiti, masyarakat dengar, ya. So kita kena jaga image itu, ya. So I think great things take times, betul tak, ya. So I think untuk kita nak mencapai kesarjanaan, ya, seperti Prof Ulung dan sebagainya, definitely it will take time, tapi saya rasa landasan itu kena betul, iaitu kita kena mengamalkan dan patuh kepada integriti dan juga etika. Dan insyaAllah kalau jalan kita ni betul, saya rasa, bukan saya rasa, memang, ya, semua inisiatif kita ni, langkah-langkah kita ni akan diberkati olehnya. Ya, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi Pusat Siswazah kerana memberikan peluang kepada saya, dan saya minta maaf ada kekurangan, dan saya di sini sepanjang sharing saya ini adalah hanya untuk sebagai peringatan kepada kita semua sahaja. Ya, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.